Ramadan, bulan rahmat. Baik, bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kali ini kita akan membincangkan berkaitan dengan apa tajuk kita ya? Pintu-pintu kebaikan. Sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua hendak jadi orang yang baik. Saya kira tidak ada seorang pun yang tak mau nak jadi baik. Semua orang nak jadi baik. Akan tetapi, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang baik itu, ataupun orang yang ada kebaikan di sisinya? Kalau kita lihat, yang dikatakan, yang diertikan dengan kebaikan itu adalah sifat yang mengandung kemaslahatan dan bukan kemudaratan. Jadi di sini itulah dia sifat yang dihiasi oleh orang baik, yang mana dia memiliki sifat-sifat yang terpuji lagi mulia. Ianya adalah sifat junjungan besar baginda Nabi SAW, yang mana yang perlu kita teladani dan kita ikuti. Saudara sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita mengukur kebaikan ini, apatah lagi kebaikan ini kita serahkan penilaiannya pada mata manusia, maka sesuatu kebaikan itu belum tentu dianggap baik bagi kumpulan ataupun komuniti yang lain. Pandangan sisi kita terhadap sesuatu benda belum tentu cantik, belum tentu baik, belum tentu berkualiti pada pandangan orang lain. Akan tetapi, sekiranya kebaikan ini kita ukur ataupun kita serahkan kepada Allah yang Maha Esa, tentulah, sudah pastilah kebaikan ini akan bersifat umum dan universal. Bahkan sesiapa yang ada sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia, sifat-sifat kebaikan yang ada pada dirinya, bahkan manfaat yang ada pada dirinya, manfaat tersebut, kebaikan tersebut akan tempiah kepada orang lain. Sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia, ianya bermanfaat. Kehadirannya ada manfaat kepada manusia-manusia yang lain. Daripada Sayyidina Mu'az radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW telah bertanya kepada beliau, "Mahukah aku tunjuk kepada kamu ya Mu'az beberapa pintu kebaikan?" Jadi baginda Rasulullah SAW bersabda, di antara pintu kebaikan itu, yang pertama berpuasa, yang kedua sedekah yang mana sedekah tersebut boleh menghapuskan dosa, dan yang ketiga mendirikan solat tahajud di tengah malam. Inilah 3 pintu kebaikan yang perlu kita buka. Saya nak mengajak tuan-tuan muslimin muslimat untuk berfikir. Kita boleh ibaratkan bahawa sesuatu kebaikan, sesuatu kebajikan itu adalah sebuah rumah yang cukup cantik. Saya ada rumah, tuan-tuan ada rumah, semua manusia ada rumah, hatta kucing pun ada rumah juga. Jadi kita nak masuk rumah kita nak masuk dari arah mana? Nak masuk, orang Kedah kata nak masuk kod mana? Adakah kita nak masuk kod tingkap? Kita nak masuk kod tingkap, kita nak masuk kod alam, kita nak masuk kod bumbung. Itu cerita hantu raya keluar kod bumbung. Ini cerita manusia. Kita sudah pasti adabnya orang Melayu, kita akan naik tangga. Sebelum itu kita basuh kaki, naik tangga, dan kita akan menggunakan laluan pintu untuk kita masuk ke dalam sesebuah rumah. Maka sesebuah rumah yang kita bincangkan tadi, dia memerlukan pintu. Untuk kita gunakan pintu tersebut untuk kita memasuki ke dalam rumah yang cantik tadi.
Oleh itu amalan berpuasa, amalan bersedekah dan amalan mendirikan solat malam adalah pintu yang mesti kita lalui dan kita gunakan untuk kita memasuki sebuah rumah yang di dalamnya penuh dengan kebaikan yang kita akan perolehi. Semakin banyak kebaikan yang kita perolehi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kualiti kebaikan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rahman pada ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Yang bermaksud tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Ingatlah, sidang muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja yang kita laksanakan dan kita lakukan, manfaatnya akan kembali kepada kita. Manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri, sama ada ianya berbentuk kebaikan ataupun ia berbentuk keburukan, sama ada cepat ataupun lambat. Kata orang ini jarang-jarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang berjihad, maka bersungguh-sungguh jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta ini. Oleh yang demikian, saya mengajak diri saya, marilah sama-sama kita berada pada bulan penuh kemuliaan ini. Kita gunakanlah peluang keberadaan kita di bulan Ramadan ini, yang mana disyariatkan bulan ini syariat berpuasa. Kita gunakanlah pintu yang disebut oleh junjungan besar, pintu puasa tadi, untuk kita membuka segala kebaikan-kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala penuhi dalam bulan Ramadan ini. Kebaikan-kebaikan tersebut agar pintu-pintu itu terbuka. Tepuk dada, tanya iman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan